Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini agenda awal. Ini satu topik yang sangat penting untuk kita kongsikan kepada anda. Bila kita bercakap berkaitan dengan harta intelek dan sebagainya, adalah penting harta intelek sebenarnya dalam meningkatkan inovasi dan juga persaingan dalam kalangan masyarakat, bukan sahaja di Malaysia, malah di dunia secara khususnya. Dan dalam sudut lain adalah penting juga untuk kita katakan bahawa untuk sesuatu itu didaftarkan sebagai harta intelek. Kenapa? Itu persoalan yang perlu dijawab bersama dengan tetamu saya hari ini, Encik Abdul Haris Haji Lakar, yang merupakan Ketua Pengarah MYPO, berada dalam studio. Assalamualaikum, Tuan Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuan kerana bersama dengan Astro Awan. Ini sangat penting. Ya. Kita selalu mendengar apa itu MYPO. Kita juga mendengar apa itu harta intelek. Namanya pun mencirikan sesuatu yang intelektual untuk kita faham dan sebagainya. Tetapi secara permulaan untuk masyarakat memahami bahawa harta intelek ini sangat penting, bagaimana antara pemahaman khusus untuk kita faham harta intelek ini perlu diambil perhatian dan juga peranan oleh sesiapa sahaja yang mungkin ada kelangsungan khusus berkaitan dengan harta intelek ini, Tuan. Terima kasih Saudara Ihsan. Actually harta intelek ataupun peranan harta intelek Malaysia ini bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup yang baru. Dan MYPO telah sebelum ini dipanggil bahagian harta intelek, dan pada tahun 2002 kita telah pun ada akta tentang harta intelek, peranan harta intelek, dan ditubuhkan sejak pada tahun 2002 dan sekarang hampir bukan 20 tahun peranan harta intelek ini. Dan antara fungsi utama peranan harta intelek ini antaranya ialah dari segi kita merupakan satu kustodian atau penjagaan dari segi harta intelek negara kita. Bagaimana untuk meningkatkan latihan, bagaimana untuk meningkat yang berkaitan dengan peraturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan harta intelek. Dan juga kita memberikan nasihat sama ada di peringkat usahawan, di peringkat pelbagai stakeholders, di peringkat universiti dan juga berbagai peringkat yang berkaitan dengan harta intelek ini. Dan juga kita membuat kerjasama ataupun program-program kesedaran harta intelek di berbagai peringkat. Secara ringkasnya, harta intelek merupakan hasil ciptaan minda kita. Ia terdiri dari beberapa komponen, iaitu seperti trademark, cap dagang, kita ada satu lagi adalah patent, kemudian kita ada juga reka bentuk pendestrian, susun atur litar bersepadu, kita ada petunjuk geografi, dan kita ada juga yang berkaitan dengan hak cipta. Ada 6 kita kata komponen yang berkaitan dengan harta intelek. Dan di negara kita ini, kalau kita lihatlah, kita memang sangat menggalakkanlah rakyat negara kita, sama ada generasi millennials ataupun di semua pelbagai peringkat untuk meningkatkan inovasi dan kreativiti. Dan sudah itu, dengan adanya MYPO, mereka ini boleh mendaftar harta intelek seperti mana saya sebut tadi, ada 6 komponen hasil ciptaan minda mereka kepada MYPO. Dan ini akan memberikan satu perlindungan ataupun memberikan satu keyakinan untuk mereka berpartisipasi dalam keadaan ekonomi negara, sama ada di peringkat di negara kita maupun di peringkat antarabangsa. Tuan Haris, selalu kita perkara biasalah. Kalau kita buat sesuatu tu, orang kata, oh ini kena patentkan, ini kena daftarkan supaya orang tak boleh tipu dan juga ciplak. Tetapi ada tak pecahan-pecahan dia? Contohnya kalau saya membuat satu bentuk makanan sejenis kari pap, boleh tak dipatentkan ataupun didaftarkan sebagai harta intelek contohnya? Kita kata macam makanan ini boleh dikeluarkan oleh pelbagai pihak lah. Dia tidak ada kata minit kepada sesiapa ataupun kepada pihak tertentu, boleh siapa boleh ciptaan. Cuma dari segi cap dagang lah, mereka perlu ada cap dagang. Kalau mereka mencipta satu jenis makanan ataupun apa juga yang berkaitan dengan hasil-hasil ekonomi seperti pakaian, seperti hasil ukiran kraft tangan dan sebagainya. Hasil ciptaan mereka ini bukan hasil ciptaan minda mereka. Yang bukan sahaja kita katakan sebagai sesuatu yang asli, tapi satu yang merupakan satu-satunya ciptaan mereka yang mungkin tidak ada di tempat-tempat yang lain. Jadi dari sudut ini, Cik Ihsan, kita nak mahukan bila mereka mencipta ataupun membuat satu yang tertentu, mereka sebenarnya pertamanya trademark mereka tu mesti ada. Jadi kalau mereka cipta satu yang baru, mereka dan merasakan boleh ada ciri-ciri untuk daftarkan dalam sudut trademark, mereka teruskan. Kalau mereka buat patent, dia mesti ada ciri-ciri tertentu. Tentu mestilah baru, ada unsur-unsur teknikal, penyelesaian seperti satu teknikal. Kalau patent, ini mereka boleh
daftarkan di bawah harta intelek. Ya, itu yang ada 6 yang Encik Ya, Haris sebut 6 tadi yang tu. saya sebut tadi. Sebab dia berbeza, pattern lain, cap dagang Betul, lain dan betul, sebagainya. betul. Okey, Encik Haris, ini sangat penting. Kalau sesuatu produk itu tidak didaftarkan sebagai harta intelek, tak kisahlah kepada 6 cabang yang seperti Encik Haris sebut tadi, apa akan jadi kepada seseorang itu ataupun apa yang akan memberi impak besar kepada seseorang itu? Saya peringkat awal tadi, Encik Ehsan, saya menyebutkan harta intelek merupakan satu perlindungan kepada mana-mana individu yang mencipta sesuatu. So kita katakan bila mereka mencipta atau membuat sesuatu yang baru, merupakan satu hak eksklusif. Keduanya, mengelakkan daripada sebarang peniruan ataupun sebarang usaha-usaha yang kita kata menyebabkan mereka ini ada orang lain kata macam kita seringkan kita macam potong jalan. Yang ketiga, dengan ada jenama mereka, ini akan menjana pendapatan mereka dari segi pemasaran, dari segi kesetiaan produk dan sebagainya. Sebab itu kita kata di sudut contoh kita kata macam trademark ini, ia bukan sahaja memberikan satu nilai tambah kepada perniagaan orang itu, individu tersebut. Tapi yang lebih penting adalah meluaskan lagi jaringan perniagaan mereka sama ada di peringkat tempatan, setempat, di peringkat serantau dan mungkin juga boleh pergi sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi ini yang kita mahukan supaya mana-mana pihak sama ada individu, usahawan, persatuan dan sebagainya yang terlibat dalam produk ataupun terlibat dalam mana-mana harta intelek ini, mereka sentiasa memikirkan dari sudut perlindungan, dan perlindungan itu datang kepada MYPO. Dan sudut ini macam saya sebut tadi, ianya tidaklah susah sebenarnya untuk daftar, cuma dia mengambil masa lah. Macam trademark tu mungkin mengambil masa sekitar 8 hingga 10 bulan untuk dia mendaftar. Patent mungkin lebih sedikit, mungkin 12 hingga 15 bulan. Tempoh pendaftaran mereka, sebab kita ada proses-proses yang perlu diketik oleh mana-mana usahawan atau individu tersebut. Tapi hakikatnya mereka ini akan dapat perlindungan yang kata memakan masa bertahun-tahun. Sebagai contoh, kalau trademark ni dia hanya dah bayar 950. Dia dapat perlindungan selama 10 tahun. Dia bayar bukan tak sampai 1,000, dia akan dapat perlindungan selama 10 untuk trademark. Itu juga patent. Dia bayar mungkin 1,000 lebih dan dapat perlindungan sampai dalam 20 tahun itu patent. Begitu dengan petunjuk geografi yang kalau kita lihat di negara kita ini, satu yang juga kita sedang beri penekanan kepada persatuan yang terlibat dengan usahawan petunjuk geografi ini untuk kita pertingkatkan. Ini satu yang baru dan telah bermula, tapi kita nak perluaskan lagi di negara kita. Itu seperti mana yang kita tahu, kalau sebelum kita fokus kepada trademark, kita fokus pada patent, sekarang ini juga kita nak tumpukan kepada meningkatkan dari sudut petunjuk geografi dan juga dari bentuk pendastrian dan juga yang berkaitan dengan copyright ataupun kita kata hak cipta. Ya. Tadi kita dah melihat berkaitan dengan kepentingan dan juga antara kesan buruk jika tidak didaftarkan sebagai harta intelek. Kita bagi situasi lah, Cik Haris. Situasinya kalau seseorang usahawan itu berfikiran secara global ataupun di peringkat nasional untuk mengembangkan bisnes ataupun perniagaannya dalam tempoh 2, 5 ke 10 tahun contohnya, pastinya dia akan memikirkan kepada pendaftaran harta intelek, tak nak ada orang caras dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula MYPO bergerak untuk memastikan bahawa ada pengusaha-pengusaha, contohnya lah pengusaha-pengusaha kecil, kadang-kadang idea-idea mereka ini besar tetapi jalannya itu agak kurang. Tetapi bagaimana untuk golongan ataupun mereka yang mungkin tidak memikirkan secara komersial besar-besaran itu, ada yang mendaftar sebagai harta intelek? Adakah ia dibolehkan ataupun adakah caranya yang MYPO bersama-sama dengan kelompok dan juga golongan ini? Dia sebaik-baiknya mereka ni mendaftar kalau kita kata sebagai trademark ni, sebab tu mereka memulakan perniagaan ataupun sebelum memulakan perniagaan. Tak kisah kecil atau besar? Kecil atau besar. Dan bila mereka melihat bahawa jenama mereka itu boleh menjadi satu merangsang kepada perniagaan mereka. Pertama mereka kena pastikan jenama mereka yang dipilih itu sesuatu yang baik, yang punya ada kurang-kurangnya ada makna lah di sudut perniagaan.
Keduanya, mereka kena lihat bahawa dari segi persaingan dalam perdagangan ini, bahawa dengan mendaftar harta intelek ini, mereka akan dapat meluaskan lagi jaringan ataupun kerjasama dengan pelbagai pihak. Ketiganya sebenarnya kita lihat dari sudut bahawa kita juga ada memberikan pelbagai bentuk macam advokasi ataupun penjelasan kepada masyarakat di luar yang kita adakan pada tahun ini. Contohnya kita telah membuat program IP Care, kita juga telah membuat program IP advokasi, dan kita telah pun pergi ke pelbagai peringkat komuniti kita, sama ada peringkat usahawan ataupun pelajar. Kita baru-baru ini pernah buat di college community, kita juga pernah buat dengan pelajar politeknik dan sebagainya. Jadi ini antara usaha yang mereka buat untuk meluaskan lagi pemahaman ataupun menyampaikan mesej kepada masyarakat di luar sana tentang IP ini, dan kita berharap benda ini dapat diteruskan, sebab kita kena lihat bahawa IP ini bukan sahaja satu soalan yang teknikal, tidak. Kita kalau boleh, ianya boleh difahami, menjana pendapatan, memberikan hak impact kepada masyarakat, dan juga memberikan satu minat yang mendalam kepada masyarakat Malaysia bahawa IP ini adalah sebenarnya milik semua pengetahuan ini, dan boleh senang difahami dan boleh memberikan nilai tambah ataupun kita kata value added kepada kehidupan mereka sendiri. Ini yang kita kata, sebab kita nakkan inovasi dan kreativiti itu datang, sebab setiap hari di negara kita ni ada saja ciptaan ataupun inovasi baru. Setiap hari boleh kita mesti ada sesuatu yang baru. Dan ini yang kita perlukan. Sebab ini akan menunjukkan rating kita, khususnya dari sudut Global Innovation Index di negara kita. Itu antara kepentingan daripada apa yang Cik Aris sebut tadi berkaitan dengan advokasi, dah mungkin berjumpa taklimat dan sebagainya, penerangan. Adakah tahun ke tahun mengenai pemahaman masyarakat dan juga keterbukaan mereka berkaitan dengan harta intelek ini meningkat? Ya. Saya melihat keyakinan atau kesedaran itu telah wujud dan memang telah dikatakan semakin baik. Ini dibuktikan melalui dana pemfailan harta intelek. Sebagai contoh, pada tahun 2016 hingga 2020, kita telah memperuntukkan sebanyak 2.5 juta bagi tempoh 4 tahun ini. Dan peruntukan ini memberikan pendaftaran IP sebanyak lebih kurang 1,460 orang pendaftaran IP pada ketika itu di 2020. Kemudian pada tahun ini, pada tahun 2022, kami juga mendapat peruntukan 1 juta sepanjang tahun ini untuk pendaftaran untuk dipohon oleh berbagai pihak dari segi pendaftaran atau pemfailan harta intelek. Untuk tahun ini juga 1 juta. Saya baru saja memberitahu kepada kementerian bahawa kami telah dapat belanjakan lebih kurang 940,000 habis kita dah spend. Dan berbagai pihak yang mohon ini kebanyakannya dari sudut trademark lah. Mereka nakkan cap dagang banyak. Yang kedua, saya ingat dari sudut patent yang banyak meminta. Jadi ini menunjukkan kesedaran tentang harta intelek itu telah wujud. Seperti mana saya sebut tadi, ini tidak termasuk sama ada mereka ni generasi millennials, mereka yang born selepas 1952 ataupun semua peringkat di universiti, di college, masyarakat umum dan sebagainya. Memang telah ada usaha itu. Dan mungkin saya boleh sebutkan di sini pendaftaran harta intelek pada tahun 2020, kalau kita lihat pada tahun 2020 jumlah dia 39,664. Pada tahun lepas sebanyak 44,680, dan pada November tahun ini meningkat kepada 46,812. Figure ni saya kena tengok paper lah. Jadi saya berpendapat kesedaran itu telah ada. Cuma bagaimana kita nak meningkatkan lagi pendaftaran, permohonan dan nilai-nilai baru, kita kata IP ataupun harta intelek yang baru di kalangan masyarakat kita. Sama ada patent, petunjuk geografi, reka bentuk penelusuran, copyright dan sebagainya. Walaupun kita berpendapat ini hanya satu angka yang ada pada hari ini. Kita tidak pernah berpuas hati dengan angka ini. Kita akan terus berusaha untuk meningkatkan lagi figure ini seberapa tinggi yang boleh. Sebab kita lihat negara luar seperti di Korea, di Jepun, di US, di China, bilangan pendaftaran harta intelek ini sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat dengan populasi negara kita ini, kita agak lebih kurang seperti mana tahun-tahun sebelum ini. Tapi kita akan berusaha supaya ia terus meningkat dari semasa ke semasa. InsyaAllah dengan dengan advokasi, dengan usaha yang kita buat, sama ada dapat pelbagai sokongan daripada Astro dan sebagainya, kita berharap jumlah ini akan dapat ditingkatkan sama ada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang.
Kalau 2020 lebih 39,000 dengan 44,000 pada tahun selepas itu pada tahun 2021. Kalau itu yang didaftarkan ya tuan. Maksudnya ini daftar pendaftaran. Maksudnya kalau idea minda masyarakat Malaysia, kalau kita nak nisbah dan juga anggarkan mungkin mencecah jutaan dalam masa setahun. Itu yang tidak didaftarkan lah. Tetapi apabila didaftarkan dengan melalui komponen-komponen, sama ada ia melalui reka bentuk, cap dagang, hak cipta ataupun komponen-komponen harta intelek yang lain, apa bentuk perlindungan yang diorang dapat? Tapi secara jelasnya adalah orang lain tak boleh tiru. Betul. Itu yang jelaslah. Tetapi perlindungan-perlindungan lain yang mungkin dalam kalangan kita tak tahu. Kalau ada harta intelek, orang lain tak boleh kacau. Satunya kalau kita kata satu sebut tadi perlindungan, kedua keyakinan lah, keyakinan masyarakat kepada produk mereka. Ketiganya mungkin disebut pemasaran, orang lebih yakin dengan ada pendaftaran, dia tengok kat produk gitu tu ada jenama, dia tidak MyPol, tulis macam registered. Pemasaran. Kemudian satu lagi kita kata sebagai untuk pemasaran di luar negara pun sama juga. Ini penting kalau mereka tengok produk kita dah ada pendaftaran pemasaran, dan juga merupakan satu lagi keyakinan, dan pada masa sama bagaimana untuk kita memastikan bahawa kita ni setaraf dengan produk-produk di luar negara yang juga ada unsur-unsur kata orang pendaftaran IP di negara masing-masing. Jadi ini antara perkara yang kita lihat bahawa dengan pendaftaran IP ini, dengan adanya yang disebut tadi, ini akan memberikan bukan saja keyakinan, memberikan satu peluang masa depan, dan sebenarnya kalau mereka nak jual jenama mereka pun mereka boleh melakukannya, ataupun mereka nak wariskan di masa akan datang pun. Kalau kita lihat produk ataupun jenama di negara kita ni, bukan sahaja kadang dia wujud tahun 90-an, tapi dia wujud sejak tahun 50-an, 60-an, masih kekal produk mereka hingga sekarang. Sebab apa? Sebab mereka punya jenama yang established, dikenali, dan mungkin di samping yang lain lah, segi kualiti, market, strategi pemasaran dan sebagainya. Ini yang kita kata dengan ada package ekosistem ini, ini akan memberikan satu keyakinan kepada masyarakat luar, dan dianya juga akan menyebabkan bukan saja hasil pendapatan syarikat meningkat, tapi sebenarnya ekonomi negara secara keseluruhannya juga maju dan berkembang dari sudut ekonomi dan sosial. Itu yang kita harapkan. Cukup menarik. Tapi bila kita menyebut berkaitan dengan kita nak mendapatkan keyakinan orang ramai, keyakinan pengguna dan sebagainya, tetapi nak melalui proses itu mungkin 8 bulan seperti yang permohonannya. Permohonannya. Tu baru mungkin itu jumlah ataupun tempoh minimumnya. Mungkin lebih daripada 12 bulan ataupun setahun lebih. Betul. Kenapa proses itu mengambil masa yang begitu berbulan-bulan, dan apa langkah awal sebenarnya yang perlu dilaksanakan oleh mereka yang ingin mendaftar dalam harta intelek ini? Dia boleh mana-mana individu atau syarikat ini, dia boleh mendaftar secara online ataupun datang ke kaunter di MyPol. Kita ada 6 pejabat MyPol di seluruh negara. Dan mereka perlu memenuhi borang-borang tertentu lah yang kita tetapkan. Dan tentunya kita ada proses di peringkat dalaman MyPol. Kalau macam patent, kita ada pegawai pemeriksa patent yang melakukan, dia ada proses pemeriksaan pertama, substantif dan sebagainya. Dia ada melalui proses-proses ini, dan kemudian ada juga proses di mana lepas pemeriksaan ini dibuat, mereka perlu rujuk kepada kepada jurnal di mana sekiranya ada bantahan disiarkan di jurnal, ada bantahan daripada pelbagai pihak tentang patent mereka ataupun jenama mereka, mungkin akan ambil masa 3 bulan, sekiranya tak ada mungkin akan diteruskan dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan permohonan itu, satu-satu permohonan itu mengambil masa, dan persemakan dan proses-proses ini, dan sekiranya tidak lengkap sebagai contoh pun sama juga, orang tidak lengkap kita akan patah balik dan bertanya kepada permohonan yang berkenaan yang masih lagi kata orang mengambil masa. Jadi ini antara perkara yang kita lihat menyebabkan permohonan itu kadang-kadang mengambil masa bertahun-tahun. Untuk makluman Encik Ehsan, ada juga permohonan patent yang baru ni kita dapat lihat sin 2015 lagi, masih lagi pending dekat kita. Dan bila kita follow up, dan mereka masih lagi berminat nak mendaftarkan, dan kita akan bantu mereka ini sekiranya, dan kita yakinlah sekiranya produk mereka itu ada unsur-unsur yang boleh dipatentkan. Jadi dalam usaha ini, kita yang penting ialah kita harapkan rakyat Malaysia terus
berkarya, memberikan kata orang mencipta satu inovasi, kreativiti. Sebab proses kita ni pendaftaran di MyPo ni tidak wajib. Kalau kita contoh kita naik kenderaan kena ada lesen, itu di bawah JPJ. Itu wajib. Itu wajib. Dia kena ada surat IC ataupun sertifikat surat anak, itu pun wajib di bawah Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Tapi untuk pendaftaran IP ini kita tidak wajib. Jadi kita secara sukarela. Jadi dalam sudut inilah kita memerlukan kerjasama daripada semua peringkat stakeholder supaya kefahaman mereka kepada pengetahuan kepentingan IP itu penting sebab ini boleh menjana pendapatan, ekonomi dan juga masa depan individu dan negara. Sebab di sudut ini sesuatu pelaburan akan ada kajian menunjukkan pelaburan di sebuah negara itu ada kaitan dengan sejauh mana mereka melindungi IP, harta intelek. Sekiranya sebuah negara itu memberikan perlindungan IP yang sangat baik, tinggi dan sebagainya, insya-Allah pelaburan di negara tersebut juga akan meningkat. Jadi ini yang akan kita usahakan, yang akan kita lipat gandakan supaya walaupun kita ambil masa, sebab pendaftaran kita ni proses ni 8 bulan, setahun setengah, kita mengikuti sebenarnya proses yang dibuat di negara-negara lain. Dibuat akta kita dan juga negara-negara lain yang ada tentang IP ini. Jadi ini merupakan satu yang kita perlu patuhi dari peringkat sama ada di peringkat kita maupun di peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa tempoh masa ini tidak menjadi satu masalah sebenarnya dan mereka boleh merujuk pada MyPo DS Officer sekiranya mereka masih atau individu masih belum lagi mendapat satu keputusan bagaimana dengan status permohonan mereka dan sebagainya. Sekarang banyak permohonan waktu proses itu dibuat secara online dan mereka boleh semak dan sebagainya. Dan saya pun kerap kali kadang pelabur pihak tanya ke mana proses saya dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh beri mereka jawapan kat mana proses itu dalam tempoh yang pendek sebenarnya. Cik Ihsan. Proses itu boleh dilihat menerusi online juga? Online. Boleh. Dan mereka juga boleh datang kepada kita untuk bertanya tentang perkara ini. Ia menjadi lebih... Sebab sekarang zaman digitalisation. Senang nak tengok. Buka je laptop ataupun telefon, kita nampak proses di mana. Dan juga Tuan, satu perkara penting kalau ada dalam kalangan mereka yang mungkin menonton sekarang ini kata nak daftar, okeylah senang, boleh buka online, boleh pergi ke pejabat MyPo dan sebagainya, ada tak yuran ataupun pendaftaran dikenakan, bayaran dan sebagainya untuk dapat ataupun sertifikat ataupun job dagang dan sebagainya daripada MyPo. Itu sudah tentulah. Kalau kita ada nanti free kan. Kalau kita buat lesen memandu pun kena bayar. Kata saya setahun RM30 kata saya. Ada juga di MyPo. Ada bayaran-bayaran tertentu yang perlu dibayar oleh sama ada oleh syarikat ataupun individu tertentu untuk permohonan mereka. Sebagai contoh, kalau mereka macam saya sebut tadi, kalau pecat dagang, mereka perlu bayar sebanyak 950 dan perlu dengan upgrade tempoh 10 tahun. Juga dengan patent, dia kena bayar lebih kurang 1,300 kata saya. 10 tahun? Patent lagi lama. Dia akan dapat perlindungan. Tapi patent ni ada fee yang sikit sebanyak kena bayar pada setiap tahun berikutnya. Itu dengan petunjuk geografi pun sama. Mereka perlu bayar dalam 700 lebih untuk tempoh perlindungan selama 10 tahun petunjuk geografi. Jadi ini antara perkara yang kita kenakan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat bayaran yang dikenakan kepada mana-mana pihak atau individu ini adalah sangat minima. Dan tapi yang pentinglah tempoh protection atau perlindungan yang diterima, yang didapati oleh individu berkenaan adalah sangat besar. Bayangkan kalau contoh trademark dia dapat dengan 10 tahun, sekali bayar saja 950, tentunya kalau kita tengok peratus tahun agak minima dan tentunya yang paling pentinglah kesan daripada hasil pendaftaran itu memberikan satu yang signifikan kepada perniagaan mereka di masa akan datang. Jadi ini yang kita kata bayaran memang ada dikenakan sebab MyPo ni badan berkanun. Jadi kami ni memang cuba mencari pendapatan sendiri melalui kadang-kadang bukan saja melalui pendaftaran IP tapi ke asas yang lain, sewa dan sebagainya. Jadi ini antara yang kami usahakan, yang kami akan libatkan dalam usaha untuk memastikan dengan bayaran yang saya fikir agak minima ini membantu usahawan di luar sana dan kita yakinlah pada kadar yang munasabah sebab di negara lain pun ada bayaran-bayaran yang dikenakan kepada mana-mana pendaftaran IP ini, Cik Ihsan. Cik Haris, sebelum kita berakhir, kita nak melihat kepada yang lebih luas. Apabila kita mendaftarkannya, contohnya lah sesuatu produk, tak kisahlah cap dagang ke, pendaftaran dalam komponen-komponen lain dan sebagainya. Okey, didaftarkan di MyPo, dah dapat contohnya cap dagang, dah dipatenkan dan sebagainya.
bagaimana pula sekiranya ia berlaku ciplak ataupun tiruan berlaku di luar negara. Ialah kadang-kadang orang datang ke Malaysia, tengok produk ini dan sebagainya, tetapi bila pergi ke negara-negara lain ada benda-benda yang sama, tapi asalnya adalah dia tengok daripada Malaysia tapi dia pasarkan dengan di sana. Adakah perlindungan itu wujud dengan kerjasama MYPO dan juga negara-negara luar contohnya untuk memastikan perlindungan itu bukan sahaja di Malaysia tetapi di sejagat orang kata ataupun di keseluruhan rantau. Ya. Barang contoh barang palsu ataupun kita kata barang-barang yang kita kata tidak menepati syarikat asal pengeluar yang mana kalau kita lihat memang begitu banyaklah, dan perkara ini bukan satu yang baru di negara kita. Barang-barang palsu tiruan begitu banyak yang barang-barang tidak mengikut spek tapi dia letak jenama yang terkenal, ABC sebagai contoh. Memang banyak, sama ada diniagakan secara pasaran biasa dekat contohnya di mana-mana lah, termasuk secara online dan sebagainya. Perkara ini memang ada juga dibincangkan di peringkat, kalau kami di MYPO ni di peringkat ASEAN Working Group Committee dan bagaimana kita nak mengatasi perkara ini. Biasa kita ada maklumkan bahawa negara-negara masing-masing ada enforcement masing-masing, ada penguatkuasa masing-masing. Kalau di negara kita ada bahagian penguatkuasa di bawah kementerian kita yang melakukan sama ada semakan, rampasan dan sebagainya. Dan benda ini memang ada diteruskan oleh bahagian penguatkuasa, dan di peringkat antarabangsa atau di peringkat serantau memang kerjasama ini sentiasa dipertingkatkan. Dan kalau kita lihat pun kalau di peringkat border di sepadan kita ada custom. Bila dah masuk ke dalam kita ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, dan kita juga kalau ada itu kita ada juga peringkat MCMC yang akan melihat pada ini. Jadi ini antara perkara yang kita lihat bahawa sesuatu produk ataupun sesuatu barangan kita kata yang palsu ataupun yang tidak original ini yang sentiasa ada di pasaran ini memang telah ada mekanisme sama ada di bawah peraturan undang-undang kita, kerjasama di peringkat serantau dan juga penguatkuasa yang ada di negara kita melakukan semakan ataupun melakukan pemeriksaan kepada semua produk-produk ini. Dan juga akhir sekali Cik Haris, bagaimana untuk memastikan bahawa apa sahaja tindakan yang dilakukan oleh MYPO ini dapat peranan penting dalam kalangan masyarakat. Satunya untuk kita melihat kepada kepentingan seseorang usahawan, peniaga ataupun sesiapa saja untuk menjaga produk dan juga hasil idea mindanya seperti yang dinyatakan oleh Encik Haris. Tetapi dalam masa yang sama kita nak menjurus kepada hal berkaitan dengan ekonomi negara, hal berkaitan dengan bagaimana untuk memacu satu sistem keadaan ekonomi yang lebih baik khususnya daripada idea-idea yang dibawa oleh masyarakat Malaysia ini. Apa yang MYPO harapkan dari hari ini untuk tahun-tahun akan datang supaya nak pastikan bahawa kesedaran berkaitan dengan pendaftaran harta intelek ini terus diperkasakan? Pertamanya kita nak memastikan dari sudut kesedaran tentang harta intelek ini bukanlah sesuatu yang boleh berlaku sekelip mata. Ia memerlukan satu kata orang disebut pendidikan, di sudut pendidikan. Sebab itu kita sentiasa berkolaborasi dengan pelbagai peringkat, dengan Kementerian Pelajaran, dengan MOSTI, dengan pelbagai peringkat sebenarnya. Juga di peringkat universiti dan sebagainya, dengan syarikat media dan NGO dan sebagainya yang kita boleh berkolaborasi. Dan juga dengan pihak kerajaan negeri. Sebab itu kita ada program IP Care, kita ada program bersama dengan Persatuan Usahawan dan sebagainya. Itu satu. Keduanya, kita naklah menerikan penekanan bahawa IP ini adalah sesuatu yang mudah difahami, sesuatu yang close rapat kepada hati dan minda kita rakyat Malaysia. Sebab saya kata tadi ia boleh menjana pendapatan, memberikan high impact lah, kesan yang meluas kepada diri seseorang. Yang ketiga, ia juga memberikan sumbangan kepada kerajaan dan negara di segi harta intelek ini. Jadi berdasarkan kepada perkara ini, tentunya kita mahukan supaya IP ini terus diberikan perhatian, penekanan dan penegasan bahawa mana-mana individu yang nak berniaga, nak mencipta sesuatu yang baru, nak melibatkan diri kata orang dalam dunia IP ini, mereka perlu lihat pada perspektif IP terlebih dahulu selain pada ekosistem lain seperti modal, marketing, social media, strategi,
dan sebagainya. Kita lihat dari segi ekosistem keusahawanan ini ada beberapa disiplin dan salah satu yang penting adalah sebenarnya IP. Jadi itu satu. Kemudian kita nak satu lagi ialah sudut kreativiti dan inovasi. Supaya masyarakat Malaysia, saya sebut tadi setiap hari sebenarnya di negara kita banyak berlaku kreativiti dan inovasi di mana-mana. Macam sekarang ni kita bekerja di negara barat sekarang mungkin sedang tidur. Mereka tidak buat apa-apa sebagai contoh. Kita pula tidur malam ni, negara barat bekerja. Dah ada fikir. Mana ada fikir-fikir macam kreator ciptaan. Setiap hari kita akan tengok ciptaan-ciptaan baru dari sudut sains dan teknologi, dari sudut dan sebagainya, dari sudut pelbagai sektor sebenarnya, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita nakkan supaya saya sebut tadi katakan sudut pembelajaran dan continuous improvement ataupun pembelajaran yang lebih baik ataupun kita penambahbaikan yang berterusan dilakukan, dan kreativiti dan inovasi yang juga sama pergi ke arah itu, dan ini yang kita nak dan kita mahukan supaya generasi muda ataupun semua sekali pelbagai peringkat menyedari bahawa IP merupakan salah satu ilmu ataupun yang mereka boleh sumbangkan sebenarnya, bukan kepada diri sendiri tapi juga kepada negara, dan juga satu ilmu yang cukup penting di masa hadapan. Sebab saya sebut tadi Global Innovation Index, kita mengharapkan negara kita satu hari besok insya-Allah dalam 2 tahun akan datang kita akan duduki 20 ke bawah. Sekarang kita nombor 32 atau 36 itu, dan kita harapkan ke bawah pada 20 Global Innovation Index. Dan tentunya bila kita menjadi sebuah negara maju, Malaysia akan lebih banyak lagi produk-produk baru ciptaan kita, banyak lagi inovasi-inovasi baru boleh dibangunkan, dan banyak lagi hasil-hasil perdagangan kita dapat diperluaskan bukan sahaja di peringkat dalam negara kita, serantau ASEAN maupun di peringkat antarabangsa di peringkat dunia. Dan insya-Allah kiranya kita dapat memberikan satu tumpuan yang cukup baik kepada IP, tidak kira sama ada dia petunjuk geografi, patent, trademark, reka bentuk pendastrian dan juga copyright dari segi hak cipta. Dia memberikan satu yang kejayaan yang cukup besar sebenarnya kalau kita lihat kepada negara kita di masa akan datang. Dan sebab itu kita mengharapkan dengan perbincangan kita pada petang ini bukan sahaja satu perlindungan tapi juga memberikan satu semangat yang lebih besar kepada negara dari pelbagai sektor. Terima kasih. Hasrat itu datang daripada seluruh rakyat Malaysia. Betul. Yang mempunyai banyak idea-idea bernas setiap hari, setiap masa, setiap jam, saat dan juga minit. Tapi Maipo bertindak dengan peranan yang lebih penting. Betul. Untuk memastikan bahawa kelompok dan juga golongan ini dapat mendaftar sebagai harta intelek dalam 6 komponen seperti yang Encik Aris nyatakan tadi. Tapi nak dapat maklumat lanjut tak perlu PM Encik Aris kena pergi ke www.maipo.gov.my. Ejaan dia myipo.gov.my. Betul Encik Aris? Kalau PM nanti tak jawab. Baik. Itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih. Saya rasa penjelasannya sangat memberi impak dan juga implikasi yang sangat penting. Apabila kita membawa satu manifestasi untuk kita melihat kepada bagaimana perkembangan perjalanan kalau kita bercakap ataupun berbicara berkaitan dengan pembangunan ekonomi negara, salah satu komponen penting adalah bagaimana untuk anda mendaftarkan harta intelek anda. Sekian dulu, terima kasih Encik Aris, terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Sandahya, ini Agenda Awani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.